Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan corak bagi medan elektrik. Okey, jadi medan elektrik kita dah lihat sebelum ini, iaitu kawasan yang mana bila kita letakkan cas di dalamnya, maka cas itu akan mengalami daya elektrik. Jadi persoalannya adalah macam mana kita nak lukiskan corak bagi medan elektrik. Okey, jadi ada 3 perkara pentinglah berkenaan dengan corak dia, iaitu yang pertama, dia mestilah bermula dari cas positif dan berakhir pada cas negatif, dan corak ini dia tidak boleh bersilang. Okey, merujuk kepada garis medan elektrik yang kita akan lukis ni. Okey, jadi cas kita boleh ada 2 jenis lah, iaitu cas positif ataupun cas negatif. Okey, kita boleh lukiskan dahulu cas positif. Andaikan dekat sini, ini adalah cas positif. Okey, jadi macam mana medan elektrik yang dihasilkan oleh sebuah cas positif? Jadi jawapannya adalah medan elektrik ini dia akan menghala, bermula dari cas negatif. Jadi maksudnya dia akan bermula dari cas negatif dan dia akan keluar. Jadi dia akan keluar. Jadi bila kita ada cas positif, maka anda kena lukis dia menghala ke arah luar. Jadi kita boleh lukiskan corak dia. Menghala ke luar. Kita boleh tambah sikit lagi. Jadi ini adalah untuk cas positif. Macam mana pula dengan cas negatif? Jadi cas negatif kita boleh lukis juga cas negatif. Untuk cas negatif, ingat yang kedua, berakhir pada cas negatif. Maksudnya garis itu dia akan menuju ke arah cas negatif. Jadi macam inilah dia punya garis medan elektrik dia. Lebih kurang macam ni. Kita lukiskan dia. Baik. Jadi ini untuk cas yang kita panggil sebagai cas titik lah, iaitu cas yang dia seketul saja, dia bukannya memanjang dan sebagainya. Dan lagi satu perkara berkenaan dengan corak adalah tidak bersilang. Jadi kalau kita ada cas positif dan cas negatif, untuk cas positif dia menghala keluar dan setiap garis ini dia tidak boleh bersilang. Kita tak boleh lukis, sebagai contoh kita ada cas positif di sini, kita tak boleh lukis bentuk yang macam ini. Dia menghala macam tu. Macam ini tidak boleh. Ini bukan corak bagi medan elektrik. Dia tidak akan bersilang langsung. Jadi dia punya corak dia pastikan bila anda lukis dia tidak bersilang langsung. Jadi ini untuk 2 cas positif dan juga negatif. Sekarang macam mana pula kalau kita ada cas positif dan negatif yang bersekali? Ini asing. Kita ada asing. Yang ini positif sahaja dan ini adalah negatif sahaja. Macam mana kalau kita ada 2 zarah cas yang berbeza? Kita lukis mula. Andaikan kita ada cas positif dan juga cas negatif. Ini cas positif. Kita cuba lukiskan dengan baik. Cas positif dan juga cas negatif yang kita letakkan bersebelahan. Jadi macam mana dia punya corak medan elektrik dia? Ingat, bermula dari positif, berakhir pada cas negatif dan tidak bersilang. Jadi dia punya medan elektrik dia adalah seperti ini, bermula dari positif, menghala ke arah negatif dan juga tidak bersilang. Jadi yang dekat atas ni, bila kita naik dan keluar daripada positif dan dia akan berakhir pada negatif, maka dia akan membengkok macam itulah. Lebih kurang macam ini. Dan juga dekat atas-atas ni pun dia sebenarnya dia akan menghala ke arah negatif ini. Tapi yang di sebelah sini pun dia akan melengkok sikit lah sebab adanya cas negatif di sini. Jadi ini kalau kita ada 2 cas sahaja. Macam mana pula kalau kita ada cas yang sama? Contoh positif ataupun negatif. Jadi caranya adalah kita gunakan sahaja dia punya konsep yang sama, prosedur yang sama. Jadi contoh kita ada positif dengan positif, maka dia punya cas dia, disebabkan dia bermula dari positif dan berakhir pada cas negatif, tapi kita tidak ada langsung cas negatif, maka macam mana kita nak lukis? Jadi jawapannya adalah dia punya cas itu dia akan, yang pertama dia adalah positif, maka kita lukiskan dia keluar daripada positif. Tapi anda mungkin rasa mungkin kena buat macam ini, iaitu dia tidak bertemu di sini. Tapi jawapannya salah. Dia tidak boleh jadi macam ini, tetapi dia punya corak dia adalah seperti inilah. Dia akan menjauhi antara satu sama lain. Lebih kurang macam inilah. Lebih kurang seperti ini. Kita lukiskan dia. Ini ada 5, jadi kita tambah lagi 1. Jadi bila kita ada 2 cas yang sama, maka dia akan jadi seperti ini dan dia tidak akan bersilang. Maksudnya anda tak boleh lukis macam ini. Macam ini tak boleh lukis ya. Ini salah.
Yang ini salah. Jadi anda kena lukis dia supaya dia tidak bersilang, seperti yang ini. Okey, dan juga dekat kawasan tengah ini kita ada titik neutral dan biasanya kita buat pangkah lah. Okey, tapi tak kisahlah dekat sini. Okey, ingat dekat sini titik neutral itu maksudnya contoh ini positif. Kalau kita ada cas yang lain, kita ada cas negatif ataupun cas positif, kalau kita letakkan di tengah sini, contoh cas positif, maka cas ini dia tidak akan bergerak sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Begitu juga kalau kita letak cas negatif, dia tidak akan bergerak ke kanan ataupun ke kiri kerana dia berada dalam medan elektrik neutral ataupun dia tidak ada medan elektrik dekat kawasan ini. Okey, jadi ini untuk cas positif dan sama juga untuk cas negatif. Cuma bezanya adalah untuk cas negatif. Okey, ini penting ya. Kadang-kadang pelajar lupa. Dia punya bentuk dia lebih kurang sama. Okey, lebih kurang sama juga. Tapi beza dia adalah kalau cas positif arah dia menghala keluar, tapi untuk cas negatif dia menghala ke dalam. Maksudnya menghala ke arah cas negatif tersebut. Jadi ingat, ini beza antara cas positif dan juga cas negatif. Tapi kita bukan sahaja mempunyai cas, kita juga mempunyai bentuk-bentuk yang lain. Sebagai contoh, kita mempunyai plat. Okay, plat itu adalah dia bentuk dia lebih kurang dia macam inilah. Okay, macam bentuk rectangle ataupun segi empat tak sama sisi. Jadi plat ini pun dia boleh mempunyai cas. Okay, kita boleh cas plat tersebut. Macam bateri kita. Bateri kita, dalam bateri itu pun sebenarnya ada plat. Okay, dia bukan hanya seketul cas positif macam itu saja. Okay, jadi macam mana kita nak lukiskan corak medan elektrik bagi plat ini? Jadi kita boleh ambil contoh. Kita ada sebuah cas positif, okay, dan juga sebuah plat negatif. Okay, macam mana kita nak lukiskan dia? Macam mana kita nak lukiskan dia punya corak medan magnet dia? Okey, jadi disebabkan ini adalah positif dengan negatif, maka apa yang kita perlu buat adalah kita lukiskan dia punya medan elektrik. Ingat, dia bermula dari cas positif dan berakhir pada cas negatif dan dia tidak bersilang. Jadi asalnya cas positif itu dia menghala keluar. Okey, tapi disebabkan kita ada plat negatif di sini, maka kesemua medan ini akan ditarik ke arah negatif ini. Okey, jadi kita boleh lukiskan dia lebih kurang macam inilah. Okey, kita lukiskan dia macam ni. Jadi dia bertemu. Okey, dan dekat atas ni mungkin dia tak sampai, tapi dia akan melengkok ke arah plat negatif ini dan dia punya arah dia adalah daripada positif ke arah negatif. Okey, kalau anda lukis terbalik sebagai contoh yang ini. Jadi yang ini salah ya. Kalau dalam peperiksaan dia bagi jawapan ini, pastikan anda tak pilih jawapan ini. Okey. Jadi ini kalau kita ada positif dengan plat negatif. Okey, sama juga kalau yang ini negatif, maksudnya kalau yang di tengah ini negatif, manakala yang plat ini positif, dia lebih kurang sama saja, cuma yang beza dia adalah dia punya arah dia. Okey, dia punya arah bagi anak panah ini, bagi medan elektrik. Jadi dia bukan lagi menghala daripada negatif ke positif, tetapi dia daripada positif ke arah negatif. Jadi apa yang anda perlu buat adalah tukarkan sahaja, terbalikkan sahaja dia punya arah bagi medan elektrik dia. Jadi kita boleh lukiskan arah bagi medan elektrik ke arah negatif, daripada positif ke arah negatif. Jadi lebih kurang macam itulah. Okey, dan yang terakhir adalah untuk plat dengan plat. Okey, bila kita ada plat positif bertemu dengan plat negatif. Okey, jadi plat dengan plat ini pun lebih kurang macam cas dengan cas lah. Okey, dia bertemu saja. Okey, kita lukiskan dia macam ini. Dan bezanya adalah dekat hujung ini kita kena buat lengkok. Okey, tak boleh buat straight ya. Sini tak boleh buat straight, tetapi dia mesti membengkok ke arah sini. Okey, jadi arah anak panah ini pun daripada positif ke arah negatif. Okey, jadi ini adalah berkenaan dengan corak-corak bagi medan elektrik. Jadi setakat itu saja untuk video ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya.